إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk sama-sama memahami tafsir Al-Quran. InsyaAllah kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Ghashiyah, yakni kiamat. Surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah, ayatnya sebanyak 26 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Diberi minum daripada sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu, banyak juga wajah yang berseri-seri, merasa gembira kerana usahanya sendiri. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia untuk mereka. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Serta permaidani-permaidani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memerhatikan bagaimana diciptakan seekor unta? Dan langit bagaimana ditinggikan? Dan gunung ganang bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya Muhammad itu hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kamilah yang membuat perhitungan ke atas mereka. Sadaqallahul azim. Jazak. Sejuk. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir ayat ini sampai ayat yang ke-16. Hari ini kita masuk ayat yang berikut, yakni ayat yang ke-17 hingga ke-20. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ayat ini mengajak kita melihat, merenung dan memikirkan sebahagian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang mana dia adalah merupakan dalil tentang bukti kekuasaan Allah dalam mencipta alam ini, dan makhluk atau alam yang dibicarakan ini adalah sebahagian daripada dalil yang membuktikan azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan mesej surah yang juzuk yang ke-30 ini. Tema besarnya ialah tentang tauhid, tentang iman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia melihat, memikir dan merenung sebahagian daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana di sebalik ciptaan ini mengandungi rahsia yang mana membuktikan tentang keagungan dan kebesaran Allah dan kehebatan ciptaannya. Bukan semata-mata melihat dengan mata kasar, tetapi melihat dengan pemikiran. Disebut dalam kitab Tafsir An-Nablusi, ayat ini mengajak kita berfikir. Dia kata, an-nazar allazi amarana Allahu bihi fi hadhihi al-ayah laisa nazar al-ain walakinnahu nazar al-fikr. Ayat ini, kata Nablusi, menyatakan tentang perintah Allah supaya kita melihat, memerhati. Antaranya ialah bagaimana penciptaan seekor unta dan keistimewaan seekor unta yang diciptakan oleh Allah. Allah mengajak melihat makhluk ini, mengkaji asal kejadiannya dan proses kejadiannya. Bukan semata-mata kita lihat, kita saksikan, tetapi dia kata walakinnahu nazarul fikr. Kita tengok, fikir. Kita tengok, kita fikir, kan? Macam kita datang, orang luar datang di Sembilan lah. Dia makan dekat restoran di Sembilan ni, makan apa ni, gulai daging salai masak kuning, daging salai, salada api, campur bacang, kan? Itu orang luar tengok macam tu lah, sedap gulai ni. Itu tengok nazarul lain, tengok dengan mata. Dan paling tinggi pun dia rasa, wih sedap, boleh repeat balik. Tu nazarul lain. Ayat ini Allah minta nazarul lain ma'an nazarul fikr, tengok dan fikir. Kalau ibarat gulai tadi, makan gulai salai campur bacang, selapis lagi dia melihat macam mana orang di Sembilan masak. Ya, tu orang Johor tak pandai masak kuning tu. Tak menurut. Itu khususiat orang di Sembilan. Tak apik napi tu. Selapis lagi dia melihat dan masuk dalam pemikiran dia macam mana orang Sembilan buat sedap ni, kita buat tak jadi. Ya. Bila selapis lagi, selangkah lagi dia fikir macam mana orang Sembilan buat, mendorong dia lebih jauh, cuba buat. Bila cuba buat, kali pertama tak jadi. Berasing santan semua air. Orang tua-tua ni Sembilan kacau ni kuih, kacau gulai kuning ni, dia duduk tepi dapur tu kacau, tak pecah santan, kan? Dia masak tinggal situ, kan? Tak selesai lah, tak jadi. Lama. Macam mana orang ni? Duduk kat situ kacau. Sampai pecah minyak kan, baru tinggal kan. Contohlah. Dia fikir sampai tahap tu, kan? Baru boleh jadi. Bila kita makan, walaupun orang Johor buat gulai daging salai masak campur bacang tu, walaupun orang Johor buat, tapi setelah dia fikir, analisa, dia menilai, dia buat sebiji macam masakan orang negeri Sembilan tu. Tapi nak kena duduk Sembilan lama lah. Melihat dengan nazarul lain, dengan pandangan mata satu objek, melihat dengan nazarul fikr, melihat dengan berfikir, dia dua benda yang berbeza. Melihat tahap yang kedua tadi, nazarul ain, kata Nablusi, dia menghasilkan
satu nilai yang dia panggil creativity. Oh, ini macam mana ni? Nampak lebih ke depan, lebih jauh kan. Cuba buat. Dalam konteks ayat ini, memikirkan kejadian seekor unta. Sebab dia sebut unta, ayat ni turun latar belakangnya di Mekah. Sanun Qabau tak ada. Kalau di sini ayat ni turun, mungkin sebut Qabau kan. Apakah kamu tidak lihat bagaimana kejadian seekor Qabau kan? Quran, kaedah dia, untuk memahami manusia, dia ambil contoh yang dekat dalam kehidupan. Ini kaedah pengajaran yang baik. Dalam konteks pedagogi, cikgu yang mengajar di sekolah, kaedah pengajaran pedagogi yang terbaik, dia ambil contoh sekitar dalam kelas. Kipas, tiang, lampu, songkok, tikar, jadikan contoh. Cepat faham, cepat nampak. Begitu juga dalam konteks Allah nak menanamkan proses iman dalam ayat-ayat dalam juzuk 30 ni. Dia ambil contoh terdekat. Contoh dia tentang, simple lah, tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tak cuba fikir, renung bagaimana kejadian unta? Apa khususiat keistimewaan unta ni? Dan kenapa Allah jadikan unta? Ya, fikir. Bila kita fikir, selongkar, kita explore perlahan, nampaklah. Di sana ada keistimewaan ciptaan Allah ni, yang bernama unta. Allah ciptakan untuk manfaat manusia. Wasakhkhara lakum syamsa wal qamar. Taskhirul alam. Allah menggerakkan alam ini, tundukkan kepada manusia. Dengan syarat manusia kaji. Jadi, antaranya, proses kejadian manusia, proses kejadian unta ni, haiwan ni, sama macam manusia. Kalau binatang dipanggil embrio, kan? Kalau manusia panggil sperm, samalah tu, proses tu sama. Itu sudah beredar dalam pemikiran manusia bagaimana proses kejadian permulaan sperm tu jadi lembaga dalam kandungan. Itu semua dah maklum. Yang kita cuba fikir selapis lagi ialah kenapa Allah menciptakan unta. Unta ni, kelebihan dia, nampak kehebatan ciptaan Allah pada unta ni. Nampak kehebatan ciptaan unta ni, kita menyaksikan di situ. Inilah kerja Allah Ta'ala. Dia panggil musyahadah. Musyahadah. Dalam tauhid dia panggil musyahadah. Dia bersyahadah. Lahir perkataan syuhud. Dan natijah dia musyahadah. Penyaksian. Betul. Bukan dia terjadi dengan sendiri ataupun saja-saja jadi. Tak. Memang dicipta reka khas oleh Allah Ta'ala. Hasil daripada perbuatan Allah. Antaranya Allah ciptakan unta ni. Unta ni kelebihan dia. Ni kena fikir kan. Kita lihat. Allahu Akbar, hebat. Unta ni dia boleh tahan dahaga tak minum selama 10 hari. Kau bawa dapat tak jadi tak? Kau bawa tak boleh minum 10 hari. Terbalik dia. Unta boleh tahan 10 hari, tak minum. Maksud dia, kalau dalam perjalanan, dia cross padang pasir, masuk hari 10 cari air. Kalau hari biasa, dia duduk relax, 4 hari sekali. Itu kehebatan unta ni. Dan, banyak kelebihan unta ni. Susu dia. Jazak pergi Mekah, minum susu unta tak? Arab orang-orang minum macam tu ya, kan? Kau terdaya lah bau. Orang Melayu ni dia bau ni kalah lah. Bau unta ni hamil kan. Macam tu juga kambing. Arab orang-orang minum ya kan. Kita tak terdaya dah kan. Tak pernah rasa je tak? Susu unta. Ada kan? Kena rasa macam susu lah kan. Dia ada kelebihan susu unta ni ya. Kalori dia sangat istimewa. Susu unta ni. Ya, okey. Itu kelebihan unta. Allah ciptakan unta ni, Allahu Akbar, sesuai dengan kehidupan persekitarannya di padang pasir. Cuba tengok unta tu, tapak dia bulat. Tak macam tapak lembu dan kobau. Sebab apa sebab? Tok. Dia lalu kat padang pasir. Kalau macam tapak kaki lembu, tebal 6 kaki unta tu. Tapak dia bulat. Dia pijak pasir tak tenggelam.
Dia boleh jalan elok lah. Mustahil benda tu terjadi dengan sendiri tanpa design daripada Allah Ta'ala. Allah cipta tu memang hebat lah. Kejadian seekor unta. Allah suruh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kau tak kaji tengok? Kalau hati unta tu, orang Malaysia cari hati unta di Mekah ni yang kering tu baik-baik lolah. Ya tidak kan? Ya je tak? Hati unta kan? Dan kaedah memikirkan keistimewaan makhluk ciptaan Allah ni yang bernama unta, dia adalah salah satu daripada wasilah ataupun jalan untuk, apa dia kata, tariqul iman yakunu bitafakkur fi ayatillah. Salah satu jalan memperkokohkan keimanan seseorang insan ialah dengan jalan berfikir terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang dimaksudkan di situ ialah makhluk ciptaan Allah. Ini maksud hadis yang selalu kita sebut, tafakkaru fi khalqillah. Naklah kamu sentiasa berfikir tentang makhluk ciptaan Allah. Ambil satu-satu, berfikir, tengok, renung. Wala tafakkaru fi zatih, dan jangan kamu berusaha untuk memikirkan, berfikir tentang zat Allah. Kamu tak akan jumpa. Kalau kamu cuba juga nak cari Allah Subhanahu wa taala, nak tengok, fatahliku, kamu akan sesat, kamu akan binasa. Suruhan hadis ini bertepatan dengan kehendak Al-Quran supaya kita merenung, berfikir. Sebab berfikir ini salah satu daripada jalan-jalan memperkokohkan keimanan, ya. Ini yang disebut oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 88 berkait dengan suruhan untuk berfikir apa yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Sunna'allahi alladhi atqana kulla syai'in. Sunnah Allah, produk ciptaan Allah ni, Allah Ta'ala kata alladhi atqana kulla syai'. Atqana ni paling halus, paling seni, paling perfect, paling tepat. Jangan kita ambil seekor unta, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, contoh paling besar, lebih besar. Cuba kamu lihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Bila kamu mendongak ke langit, tengok langit, di sana kata Allah ada 7 lapis. Biasa kalau 7 lapis bertindih-tindih ni ada tiang. Tapi langit 7 lapis tidak ada tiang. Allah sebut dalam ayat ini, sunnah Allah alladhi atqana kulla syai'in. Allah setiap ciptaan Allah itu diciptakan dengan teliti, dengan halus, tepat. Untuk kamu teliti, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Di langit kalau kamu tengok, cari kecacatan, kelemahan, kamu tidak akan temui kecacatan. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasib. Kalau kamu tak puas hati, cuba lagi, repeat. Ulang balik. Sekendak kamu cari kelemahan ciptaanku di langit, nescaya kamu akan kecewa dan pandangan kamu untuk mencari kelemahanku tidak akan kamu temui. Ini maksudnya. Kembali kepada ciptaan unta tadi. Allahu Akbar. Dia sebahagian daripada rahsia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat, mengkaji pada kejadian unta, mustahil dia boleh jadi sendiri. Tentulah dicipta oleh pencipta yang maha agung. Itu tentang penciptaan unta. Simple ya, suruh fikir. Kemudian ayat berikutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat.
Kemudian kenapa kamu tidak fikirkan bagaimana bukit dan gunung ditegakkan? Adakah ada satu kejadian yang terjadi dengan sendirinya? Alam semula jadi, kan? Seorang sebut alam semula jadi dengan sendiri. Adakah dia jadi dengan sendiri? La. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Cuba kamu lihat bagaimanakah bukit dan gunung ganang itu ditegakkan dicacakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kejadian gunung dan bukit bukau ini adalah sebahagian daripada bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Naba, Allah menjelaskan ayat ini, ayat 6 dan ayat 7. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ini keterangan ayat tentang kejadian bukit bukau. Bukankah kami yang menjadikan bumi yang terbentang luas dan wal jibala autada, dan kami jadikan bukit dan gunung ganang ini autad. Autad ni apa? Pasak bumi. Maksud dia pengimbang bumi ni untuk stabil. Kalau tak ada bukit, tak ada gunung ganang ni, niscaya bumi ni tak boleh dihuni, tak stabil, ya. Macam kita tengok ais dalam lautan tu, yang timbul tu sikit ya, di permukaan air. Bawah tu, dasar tu lebih besar. Itu sifat bukit dan gunung ganang. Dasar di bawah tu lebih kuat, lebih besar. Dia pengimbang, menstabilkan bumi. Autada. Kita tengok, bila Allah nak menjadikan bumi ini sesuai untuk didiami oleh manusia, diciptakan bukit supaya bumi ini tetap teguh, tak bergoncang ataupun tidak stabil. Sababun istiqraril ard tawazza'ul jibal ala sathiha. Kata Nablusi, bumi ni jadi stabil ni, tak bergoyang, sebab dia duduk di angkasa. Tak ada tiang yang mendopang dia. Tiup pakai angin, suhu dan sebagainya, tentu dia akan bergoncang. Tak, dia tetap. Jadi sebab dia kata bumi ni teguh, tetap dan mantap ialah terdapatnya di permukaan bumi ini banyak bukit dan gunung ganang. Sebab memang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Hal ini disebut oleh Allah dalam surah Nazi'at ayat 32, wal jibala arsaha. Gunung, bukit dan gunung ganang yang dipasakkannya dengan teguh. Tengok Allah beritahu kita yang cipta bukit dan gunung ganang sebagai autad, pasak bumi, dan dipasakkan, dihantarkan oleh Allah supaya bumi ini teguh. Di ayat ini merujuk dan menjurus kepada mengajak manusia mengakui alam yang terbentang luas ini adalah ciptaan Allah. Jadi lahirlah pengiktirafan kepada kekuasaan Allah. Dalam ayat yang lain, surah An-Naml ayat 61, Allah Subhanahu wa taala menyebut, amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'alaha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. An-Naml ayat 61. Siapakah yang menciptakan bumi yang qararan, mantap, teguh dan tetap, tak bergoyang? Siapa yang cipta? Allah tanya. Untuk menarik pengiktirafan manusia melihat ini dengan pandangan fikr, an-nazarul fikr, berfikir, tengok, fahami, dalami. Siapakah yang menciptakan bumi ini sehingga dia teguh?
tak goncang untuk manusia. Kemudian Allah kata, wa ja'ala khilalaha anhara. Allah jadikan bumi ada bukit, ada gunung, kemudian Allah ciptakan padanya ada sungai-sungai, anhar. Daripada perkataan nahrun, plural dia anhar. Wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah ciptakan bumi yang teguh, ada sungai-sungai yang mengalir, dan Allah ciptakan pada kedudukan bumi itu rawasi, teguh, pasak yang teguh. Kemudian di bumi juga Allah menciptakan wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah tu fikir, tengok, benda ni bukan je sini aku cipta, kamu saksikan. Aku ciptakan, dia kata, di antara dua lautan hajiza yang tidak bertemu. Kita boleh tengok laut yang tak bertemu ni, antaranya di Selat Gibraltar di Spain. Kalau kita naik bot daripada Morocco nak melintas ke Spain tu, kita akan jumpa laut tu. Dua jenis air laut yang tidak bersatu. Manusia baru jumpa kan. Memang nampak air tu berpisah. Air jernih dengan air tak jernih tu, dua laut tu tak bertemu. Macam sempadan. Allah sebut benda ni 1400 tahun dulu. Ini sebahagian daripada ciptaanku, seperti mana aku mencipta bukit buka, gunung banang dan langit serta bumi. Aku yang mencipta. Kamu aku ini dan kamu pasrah menerima kekuasaan ciptaanku ini, kata Allah Ta'ala. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Bila kita tengok laut contoh tuan-tuan, pisah tu kan, Allahu akbar. Kenapa? Timbul persoalan, kenapa air itu tak boleh bertaup, bercantum dua jenis air itu? Apa rahsia di situ? Tentu ada rahsia. Kaji tengok. Paling mudah itu keistimewaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasa? Syahidna ya Rabb, kami saksikan wahai Allah kehebatan kekuasaan ciptaanmu wahai Allah. Ini musyahadah, penyaksian, kan? Membantu memperteguhkan keyakinan kita kepada Allah yang kita sembah berkait dengan ibadah. Yang kita sembah, yang kita beribadah kepadanya ialah Allah. Kita dah di hati kita sudah menyaksikan tentang kekuasaan dia menciptakan alam ini. Allahu akbar, ya. Lalu Allah simpulkan ayat di hujung tu, a ilahun ma'allah. Masih adakah Tuhan-Tuhan yang selain Allah yang kamu sembah? Apa makna ilah? La ilaha, apa makna ilah? Ilah bermakna ma'bud. Ilah maksud dia, adakah Tuhan yang disembah selain Allah? Ilah makna dia al-ma'bud, yang disembah. Apa makna ma'bud yang disembah? Yang dipatuhi perintah dan larangannya, yang dikasihi, yang disembah. Itu makna ma'bud. La ilaha illallah. Kita tegaskan benda itu dalam hati kita. Aksiru biqauli la ilaha illallah. Banyakkan sebut la ilaha illallah. Sebab apa? Allah cabar dalam ayat ni, a ilahum ma'allah. Kalau kamu tak jumpa, tak dapat menyaksikan dengan musyahadah kebesaran kekuasaan ciptaanku di alam ini, adakah kamu sanggup untuk mencari Tuhan selain daripada Allah? Maksud dia, kalau kamu tak jumpa bukti kekuasaanku, kamu akan sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Apa makna sembah Tuhan selain daripada Allah? Sembah tadi dengan maksud taat pada perintah, jauhilah larangan. Hari ini bunyi mengaku Islam tu ada, bunyi mengaku beriman tu ada, tapi dalam masa yang sama yang ditegah dilanggar, yang ditegah dibuat. Kota tu Malaysia taklah hutang sampai 1.3 trilion. Mana pergi duit tu? Tok, nak curi. Siapa curi? Dia tak? Yang curi tu muka jawi macam kita ni. Nama macam kita ni. Yang mencuri tu.
berbilion-bilion ringgit dicuri. Itu maksudnya melanggar perintah Allah. Allah tanya, "Ailahun ma'allah?" Dalam pengiktirafan kamu, penyerahan kamu menyembah Allah, tegahan Allah jangan buat tu kamu buat tak? Kamu tinggalkan tak? Jadi kalau tak tinggal, kamu buat yang disuruh, tak tinggalkan yang ditegah, artinya ma'bud, sembahan kamu tidak betul. Sebab hati kamu tidak dapat menyaksikan bukti kekuasaan Allah yang mengatur alam ini. Itu sebab kamu langgar. Itu maksudnya. Kan? Allah cabar ilahum ma'allah. Kita berzikir sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iyo kau. Sampai ke maksud la ilaha illallah tu. Ke parih lidah ya. Tuan-tuan, setiap amal yang kita buat sebagai seorang beriman, dia naklah datang daripada keimanan kita. Maklumat amal yang kita ambil mestilah maklumat yang standard dan status dia bersifat tahakkuk. Apa dia tahakkuk? Dia tahap ilmu yang sampai kat kita ni tuan-tuan, dia ada 3 tahap. Yang kita nak pakai dalam amal tahap yang ketiga ni, tahakkuk. Tahap yang pertama dalam maklumat dan ilmu yang sampai kat kita, dia bersifat ilmu semata-mata. Tahulah, tahu. Memang tahu macam tu. Semua orang tahu. Tahap yang kedua bersifat mulahazah. Mulahazah ni sudah ada pencerakinan ilmu untuk mencari faham. Tapi masih belum teguh. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Orang Islam kata Tenggelam Timur. Orang tua cakap, torang-torang lah, lari. Nampak macam tua kampung tu, tapi macam jirazak lah nampak. Itu torang-torang lari nama itu. Ya. Beramai macam ni masih belum solid. Sebab maklumat yang dia dapat tu tak mantap. Maklumat yang kita pegang, yang kita faham, kemudian kita buat, mestilah pada tahap yang ketiga, tahakkuk. Dalam kitab lama dia panggil tahqiq. Itu sebab dalam kitab Tauhid ada satu kitab nama dia Usulut Tahqiq. Kitab tu hari ni orang tak belajar dah. Kitab ni oleh Al-Banjari. Usulut Tahqiq. Tentang Tauhid. Dalam tu disebut, barang siapa yang tidak dapat memahami makna dan hakikat kalimah la ilaha illallah, jika mati ia, maka matilah ia dalam mati jahiliyah. Berat tu. Berat tu. Memahami la ilaha illallah dalam maksud yang begitu, artinya sampai pemahaman la ilaha illallah itu di tahap tahakkuk. Tahqiq. Untuk tua sebut tu jazam mati. Jadi ilmu yang kita dapat untuk menyempurnakan ibadah, status dan standard ilmu itu mestilah tahap meyakinkan hati kita sebab dia bersifat tahakkuk. Sifat tahakkuk ni kita beramal. Iza zakarallahu wajilat qulubuhum. Bila dia lahir perkataan Allah dalam hati dia, hakikat yang dia fahami tentang Allah yang disebut ailahun ma'allah. Bila dia memahami kalimah ini, wajilat qulubuhum, gementar hatinya. Itu tahakkuk. Hari ini kita sebut kalimah Allah, sebut kuih kodok sama ya kan? Anak lah kuih kodok ni. Kuih kodok sedap. Tu. Orang Indon panggil bakwan. Bakwan tu lah sedap pada kuih kodok. Kan? Sebut kuih kodok dengan Allah, tak ada beza. Apa sebab? Itu sebab Allah cabar.
Ilahun ma'allah, dalam hidup kamu, kamu sembah Allah. Ada tak Tuhan-Tuhan yang kamu anggap ada standard yang macam Allah sendiri? Kan? Ini soalan besar, tuan-tuan. Ayat ini ayat tauhid, mengajak kita mengisytiharkan keyakinan kita la ilaha illallah melalui musyahadah, penyaksian kita kepada kejadian ciptaan Allah yang bernama seekor unta, dan begitu juga kejadian bumi ini, untuk diselongkar, explore supaya nampak di situ, di sudut ilmunya, ini adalah bukti keagungan ciptaan Allah. Di situ ada sifat-sifat ciptaan Allah. Kan kita belajar sifat 20, ada sifat 20, ada situ ada nama-nama Allah yang disebut sebagai asmaullah. Kan dalam tauhid kita sebut situ ada af'alullah, perbuatan kerja Allah Taala. Gabunglah tu. Sifatullah, asmaullah, af'alullah, melihat kejadian seekor unta, kejadian sebiji bola bumi, contoh dia. Ilahum ma'allah. Kau tengok unta tu, kau nampak tak Allah Ta'ala? Kuat tak iman kau? Yakin tak kau? Ya. Sama ada sedar ataupun tak sedar. Baru ni seorang kawan hantar video seorang Palestin di Gaza. Orang sebelah dia beritahu takut dan mengerikan dan macam-macam lah. Orang takut macam-macam sebut. Dia kata, subhanallah hamba Allah ni kata apa? Dia kata, apa masalah kamu? Kamu takut orang peluru pandu je tu? Dia kata, kita sekarang ni Allah menyediakan kita ni sebagai calon-calon untuk orang mati syahid. Kamu tahu tak mati syahid ni apa? Itu tahakuk tu. Dia tak goncang. Kita ni dengan senapang betul goncing rumah tu. Yang dengan bom peluru pandu, dia bersedia. Barangkali selepas ni akulah gelaran untuk mati syahid. Macam tu je. Kenapa keyakinan iman dia sampai itu? Ilahun ma'allah. Kenapa dia boleh yakin sampai tahap itu? Ini kerja Allah Ta'ala. Ini persoalan. Ini kena explore ni. Bahas. Cari bukti. Sehingga lahir keyakinan ini. Bukankah Aqsa, Palestin ni, Ardul Mi'raj, bumi tempat berlakunya Isra dan Mi'raj. Kenapa Allah pilih bumi Aqsa? Situ ada rahsia. Nabi sebut, di sana terdapat segulungan umatku yang imannya sangat kental dibandingkan di bumi-bumi yang lain. Betul lah orang Palestin sekarang ni. Di Gaza tu. Elektrik dipotong. Air dipotong. Kepungan udara, laut dan darat dah lama dah. Sekarang ni tak ada air, tak ada makanan. Gak-gak macam mana kan? Bom hari-hari gugur. Ni hari yang keberapa dah ni? Di situ Allah nak tunjukkan susunan dan tadbirnya. Ilahun ma'allah. Kenapa orang Palestin yakin? Orang Palestin yakin Nabi SAW menyebut bahawa alamatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat ialah Yahudi akan dibunuh dan dihapuskan di bumi Palestin. Orang Yahudi seluruh dunia dah lama dah berkumpul di Palestin. Rampih tanah-tanah orang Arab sejak daripada dulu sampai sekarang. Jadi saat-saat alamat besar, alamatul kubra, kiamat ini akan berlaku sudah sangat hampir. Kalau ikut hadis Rasulullah itu turutan peristiwa yang berlaku, saat-saat lahirnya Dajjal, saat lahirnya Imam Mahdi, saat turunnya Nabi Isa, saat maktulul Yahud, saat dibunuh orang Yahudi sehingga pokok Gharqad, tempat Yahudi berselindung tu, akan bercakap kepada orang-orang Islam, ya Muslim hazal Yahud faqtuluh.
wahai orang Islam, di sebalik pokok aku ni ada orang Yahudi, bunuh mereka. Tapi pokok tu sekarang ditanam di seluruh Israel, sudah mencapai 320 juta pokok. Yahudi dia yakin, ya tak? Dia baca hadis tu. Tepat untuk kita bersembunyi esok, bila turun Dajjal, turun Nabi Isa, turun Imam Mahdi, orang Islam akan bunuh kita, kita akan bersembunyi di sebalik pokok ini. 320 juta batang pokok gharqat sudah ditanam. Dia yakin di pihak yang batil lah. Dan peperangan akan berlaku di antara orang Islam dengan orang Yahudi satu ketika nanti. Detik tu sudah semakin hampir. Oleh kerana itu, tiap-tiap rumah di Palestin, di rumah orang Yahudi, dia sudah simpan pedang yang dibuat daripada apa pun besi yang keras tu? Platinum Tiap-tiap rumah dah simpan tu. Dia yakin. Tapi di pihak orang Palestin, orang Islam, dia yakin bahawa saat-saat turun Mahdi dan membunuh orang Yahudi ini, saat tu sangat sudah hampir. Nak balik cerita pasal unta tadilah. Mencari jalan-jalan keyakinan melihat pada ciptaan Allah. Kenapa buat macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kan? Lima, kaifa. Kenapa? Mencari jawapan. Di sana ada jawapan. Quran membongkar ini. Ya? Kalau simpul dalam pertanyaan, ilahum ma'allah, kau yakin tak ada Tuhan yang kau sembah yang bernama Allah? Dah banyak tersebar berita tuan-tuan kan? Orang mati syahid ni darah dia tak beku. Darah tak beku, mengalir. Dalam kaedah perubatan, darah ni bila keluar kena angin, sekejap dia beku lah. Tapi tak beku, cair mengalir. Mengalir. Itu bentuk syahid. Apa yang berlaku pada tubuh dia tu akan jadi syahid, bukti di hadapan Allah ketika dibangunkan pada hari akhirat. Itu sebab orang mati syahid, dia tak payah mandi, tak payah tukar kain kapan, tanam macam tu je. Tak payah ya. Allahu akbar. Ilahum ma'allah. Kita hari ini sedang menapak mencari keyakinan. Ya tak? Ya kau sembah aku? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah Taala kata, bahkan sesungguhnya memang betul kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Tak nampak. Orang tua cakap tak lanteh. Tuhan ni Allah mencuri buat juga. Tuhan ni Allah rasuah buat juga. Tuhan ni Allah bohong buat juga. Tuhan ni Allah dengki khianat buat juga. Mana Tuhan kau ni? Allah cabar, ilahun ma'allah. Kau ada tak Tuhan yang kau sembah yang betul-betul nama Allah ni? Kau mau ngak ya? Main dia. Itu maksud dia. Ya? Apa kaitan bumi ni teguh, tak goncang dengan rawasi, dengan pasak tadi? Allah sebut dalam Al-Quran surah Luqman ayat 10, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas samai ma'a fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Allah meletakkan gunung ganang di permukaan bumi agar bumi tidak menggoncangkan kamu. Maksudnya bumi ni kalau tak berbukit, tak bergunung, dia akan tak stabil, dia akan goncang. Jadi teguh. Itu kaitan rawasya dan istiqrar tadi. Kenapa teguh? Apa kaitan dengan pasak ni? Supaya dia tidak bergoncang. Ni Allah buat tu, ciptaan dia, design. Dan dia mengembang biakkan kamu segala jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Artinya wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada
Adam berkembanglah manusia, berkembang biak manusia, begitu juga makhluk-makhluk yang lain di bawah aturan susunan Allah. Dan kami menurunkan air hujan dari langit, lalu kami menumbuhkan padanya segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lain. Antara program Allah Ta'ala untuk bumi ini sesuai dihuni oleh manusia, dia perlu hujan. Hujan ini disukat dan jadualnya disusun oleh Allah Ta'ala. Pangkalan NASA Amerika, pangkalan angkasa Amerika, buat satu statement, hujan yang turun di bumi ini tiap-tiap tahun dia tak lebih tak kurang sebanyak 3.2 trilion tan setahun. Disukat. Allah kata, wa anzalna minas sama'i ma'ah. Kami turunkan hujan. Hujan itu sesuai sukatannya untuk bumi. Walaupun sebahagian bumi ada yang kemarau, gersang, sebahagian bumi basah dan banjir. Semuanya itu disusun oleh Allah melalui air hujan yang turun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Dan bila turun hujan, fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Turun hujan, tumbuhan. Tengok proses. Allah ciptakan ini untuk disaksikan oleh manusia. Semua yang ada di bumi ini di bawah aturan dan susunan Allah. Kau nampak tak? Allah nak tanya itulah. Ilahum ma'allah. Kau nampak tak ni? Kau rasa tak? Soalan pertama, tahu tak? Soalan kedua, kau nampak tak? Tahu dengan nampak, beza tak tu? Tahu dengan nampak, beza tak? Beza. Tahu ni dengar lah. Nampak ni depan mata tu. Gunung Kinabalu aku naik atas tu, puncak tu. Betul. Aku dah naik dah tu. Nampak, tengok. Kan lain. Ya. Tetapi Allah Ta'ala kata, kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat ini. Dia tak nampak. Ini nampak nasi, gulai, kek kan, kek kodok, takoyaki. Itu ikan bakar. Hidup putaran macam tu kan. Carbonara yang baru ni kan. Itulah pusing. Lepas tu mati. Lepas mati apa? Sebab Allah cabar. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat ini. Suruh bongkar, suruh cari. Kemudian Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 3. Wa huwa allazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshi al-laila an-nahar inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ajak kita berfikir, merenung benda ni. Ini kekuasaan ciptaan Allah. Dialah yakni Allah yang menghamparkan bumi ini, yang mana bumi ini padanya ada rawasiya, pasak-pasak yang aku pasang supaya kamu duduk ontok-ontok dalam tu selesa. Dan Allah Ta'ala kata wa anhara, dan aku ciptakan sungai-sungai untuk kamu. Dia cerita pasal sungai ni tuan-tuan. Saya sebut dah, kita sebut dah tentang Afghanistan. Bila Pak Taliban dapat berkuasa balik di Afghanistan, dia mereka membangunkan satu projek membina sungai yang paling panjang di Asia ni, sungai buatan, artificial river, sepanjang 285 km. Panjang sungai itu. Dan di sepanjang sungai itu, tanah-tanah pertanian yang sedang dibangunkan. Sebahagian dah bangun dah, sebab dia buat sungai dia masuk tahun kedua dah. Dah hampir 77% siap. Siap di sungai itu buat bangunkan pertanian, develop. Dan target dia satu ketika nanti
Afghanistan akan ekspor gandum. 40 tahun perang. Lepas itu Allah bagi dia peluang. Panjang sungai buatan ni 285 kilometer. Lebar dia 125 meter. 125 meter berapa kaki tak? Ada 400 kaki. 125 meter. Ada 300 kaki. Ha? 150 kaki lebar. Dalam dia 8.5 meter. Berapa kaki? 8.5. Lebih kurang 30 kaki lah dalam dia. Dan sungai itu sudah beroperasi. Yang diambil daripada sungai Asar, sungai Amu Darya dan juga sungai Jaihun. Kalau kita baca sejarah dulu ada sungai Amu Darya dan Jaihun. Dan projek itu sedang membangun. Ya? Allahu Akbar. Allah sebut dalam Quran, Allah menciptakan sungai itu sungai. Sebab sungai ni lambang kepada kesuburan tanah. Bila ada sungai, maka timbullah kawasan pertanian. Ya, Allahu Akbar. Wa min kullis samarat, dan kami suburkan tumbuhnya samarat, buah-buahan. Ya. Sekarang ni Emirat Arab Bersatu UAE sedang membangunkan padang pasir mereka tanam padi menggunakan teknologi Cina. Ya. Dan padi itu untuk ekspor. Orang Arab dia tak akan padi, dia akan boreh. Dia akan guti. Dia boleh bangunkan padang pasir tanam padi seperti mana dibuat oleh Cina. Ini dengan izin Allah, ya. Bangunkan bumi ini, ya. Allahu Akbar. Ya. Dan Qatar, hasil tenusu dia, produk susu dia tak import dah, dia tak ekspor dah, dia tak import dah. Dia hasilkan lembu tenusu. Kawasan gurun padang pasir dia bangunkan. Dia buat padang ragut. Allahu Akbar, ya. Was-samarat. Dulu kenapa tak jadi? Ada kaitan dengan keizinan dan rahmat daripada Allah. Allah turunkan hujan, bumi ini subur dan lahirlah hasil tanaman-tanaman yang mengeluarkan hasil buah. Wa ja'ala fiha zawjayn itsnain. Berlawanan dengan sifat Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada persamaan dengan makhluk ni daripada zat dia, asma' dia, sifat dia. Tak ada persamaan. Jadi untuk membuktikan seluruh makhluk ni dia tidak menyamai sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menyebut wa ja'ala fiha zawjayn itsnain. Makhluk yang ada dalam alam ini semuanya berpasangan. Hatta makhluk yang paling kecil dipanggil atom ataupun atom lah. Yang paling kecil dia panggil atom. Atom ni dia ada dua dalam tu. Dia tak satu ada, dua. Neuron dan proton. Tak silap lah. Ya, Cuk. Ya, tak? Betul tak? Dia tetap ada dua di situ. Neuron dan proton. Elektrik mesti ada dua, positif dan negatif. Makhluk yang melata termasuk manusia mesti ada jantan dan betina, dua. Wa ja'ala zawjayn itsnain. Biawak padang pasir panggil dop tu. Dia ada dua jantina. Dia jantan, dia betina. Dia masuk dia jantan, dia masuk dia betina. Ya? Maksudnya dua jugalah. Allahu Akbar. Macam mana dia boleh bertukar jadi jantan? Macam mana dia boleh tukar jadi betina? Haji Azhar? Buatlah research. Membuktikan kehebatan ciptaan
Allah. Bila kita saksikan benda ni melalui kajian, Allahu Akbar. Ya, terbuktilah kehebatan ciptaan Allah. Menciptakan tiap-tiap sesuatu itu mesti berpasangan. Dia takkan satu. Sebab satu ni huwallah, Allahu Ahad. Itu maksud dia. Yaghshal laylan nahar. Malam menelan cahaya siang. Maksudnya proses pergantian siang dan malam. Digerakkan oleh satu sistem. Matahari berada di orbit dan bumi begitu juga berpusing. Maka bertukarlah separuh bumi jadi malam, separuh bumi jadi siang. Siapa yang mengatur? Siapa yang kontrol mesin pusing bumi dan matahari itu? Allah nak beritahu lah. Bukankah aku? Ilahun ma'allah. Ada tak Tuhan selain daripada aku yang kamu iktiraf, yang kamu sembah? Aku pusing matahari, bumi ni jadi siang dan malam. Kau tak nampak kau? Cakap bahasa kasar lah. Ijazah tanya kita, kau tak nampak kau? Hebatnya aku ni. Mengalir dalam denyutan jantung dan nadi kita. Mengiktiraf kebesaran Allah. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Pada kejadian itu terselit rahsia tentang bukti-bukti keagungan ciptaan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Al-insan, kata Nablusi, la yastati' an ya'rif Allah illa idza fakkara fi makhluqatih. Manusia ni tidak akan mampu untuk mengiktiraf Allah dan beriman kepadanya sepenuhnya, melainkan antaranya, kata Nablusi, ialah manusia kena banyak berfikir mencari rahsia keciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir, ya. Fikir tentang apa yang disebutkan oleh Allah, hasil daripada ciptaan yang diciptakannya tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Allah kata, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Di langit makhluk dia punya, di bumi makhluk dia punya. Wa ma bainahuma, antara langit dan bumi ni ada makhluk. Orang tua dulu sebut orang duduk di kayangan itu naik di kayangan kan. Ada penghuni di kayangan ni. Siapa penghuni kayangan itu? Kemudian macam-macam lah kepercayaan orang Melayu kan. Allah Ta'ala sebut antara langit dan bumi itu ada makhluk yang mendiam di angkasa. Allah dedah ini. Itu semua milik aku, kata Allah Ta'ala. Wa ma tahta thara, dan segala yang terpendam dalam perut bumi yang berupa gas, minyak, galian, logam, itu semua adalah milikku. Dan dia ada kaitan hasil bumi ni tuan-tuan. Dia sangat berkait rapat dengan persoalan iman. Sangat berkait rapat. Turki sebelum ini negeri yang banyak berhutang. Seorang tokoh sejarah Turki menyebut sekiranya Turki kembali kepada Islam, baru ni, lebih kurang 15 tahun yang lepas statement ni. Sekiranya Turki kembali kepada Islam, menghidupkan balik Islam, masjid dihidupkan semula dan Quran dihidupkan semula, nescaya dia kata
Allah akan mengeluarkan hasil minyaknya di bumi Turki. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, Turki menemui stok minyak dia di laut dan di daratan. Dan juga menemui simpanan gas yang sangat besar di perut bumi dia. Dia ulama ni bila bercakap, dia sebagai ulama ni, dia ahlullah. Sebagai ulama ni, dia kekasih Allah. Dia bercakap bukan dengan ilmu dia bercakap dengan ilmu Allah. Penyaksian dia sebut itu. Kan? Selepas dia mati, betul. Turki menemui stok gas yang sangat besar dan stok minyak yang sangat besar. Dan hasil itu sudah keluar sekarang. Di persoalan milik Allah yang ada di langit, di bumi ni dan di udara ni adalah milik dia. Minta izin. Itu sebab adab orang kita makin nak masuk hutan tu beri salam dulu kan. Tok apa salam kat apa tu? Yang jaga tumbuh-tumbuhan, kata orang tua dulu, Nabi apa? Nabi Ilyas. Beri salam kat Nabi Ilyas. Ya Jaza. Assalamualaikum ya Nabi Ilyas. Dia nak masuk ni cari akar kayu. Tunjuklah akar kayu. Kita cari mampu tak jumpa. Dia masuk, kejap jumpa. Ya. Nampak macam orang sebenarnya kata sedar tu. Tapi hakikatnya bergantung kepada Allah tu. Ya. Orang tua dulu anda. Ya. Pergi ambil lubah. Bismillahirrahmanirrahim adalah sapah itu. Kan? Hei Panglima Hitam. Kan? Kan? Saya ada ambil kat atuk semakin. Ya. Orang tua tu anda. Dia ambil lebah tu buat andang asap daripada pokok sirih tu. Tu kan lari. Satu pun tak kena sangat. Kan? Dengan berkat la ilaha bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat la ilaha illallah. Dia balik ke situ. Kan? Allah. Tapi kalau ada 10 sarang tak boleh ambil habis, tinggalkan. Petua lah. Petua. Bahasa Melayu petua. Asal dia bahasa Arab fatwa. Asal dia fatwa. Yakni pengalaman orang yang terdahulu buat macam mana ni kesan dia. Dipanggil petua. Yang lahir daripada istilah fatwa. Fatwa ni lahir daripada kajian hukum. Kaji buat perbandingan, boleh lahir fatwa. Bukan tiba-tiba baca keluar, tak. Petua adalah pengalaman orang dahulu. Jadi tak? Orang Kenuri. Tiba-tiba, bukan Kenuri. Kacau penganan. Hangui. Pernah buat tu? Dulu orang Kenuri nak kahwin kacau penganan 2 gantang, 3 gantang satu kawah tu. Banyak 2 gantang tu, 3 gantang tu je tak? Hangui. Pernah buat? Ini petua. Orang ni jam mana ada reti. Makan penganan tak? Reti buat tak reti. Bila korak tu, dia bakar apa? Bokok keladi. Ambil daun keladi bakar. Cair balik. Apa kaitan keladi tu dengan korak tu? Itu pun heran. Ya. Daging kambing. Daging lembu. Lambat empuk. Apa betul itu? Pucuk? Pucuk betik. Tak baik ke? Pucuk betik Betik juga. Ambil akar betik tu sejengkal. Jezak kotuk sikit. Masuk dalam tu. Kajak kan empuk lah. Orang tua tu petua. Daripada perkataan fatwa. Ya. Pedoman. Jadi dalam pengalaman beragama ni, para ulama, khususnya ulama ahlullah, dia melihat sesuatu bukan dengan pandangan ilmu dia. Dia melihat sesuatu dengan pandangan
batin hasil daripada pengalaman rohani dia. Bila sebut pengalaman rohani ni tuan-tuan, macam hukum tadi juga, fatwa tadi. Fatwa adalah proses penggalian makna daripada ayat untuk mencari hukum tertentu pada isu-isu yang terbaru. Para ulama, pengalaman rohani dia berkecimpung merenangi dunia kerohanian sehingga Allah bagi dia pemandangan batin yang tajam. Syekh Ahmad Yasin, pimpinan Mujahidin Qassam di Gaza, dia lumpuh, duduk wheelchair. Tapi pimpinan tertinggi Hamas, pengasas, lumpuh. Tapi dia mati, keluar daripada rumah atau subuh nak pergi semayang di masjid, tiba-tiba tepat peluru pandu jatuh atas dia, berkocai. Dalam satu temu ramah beberapa tahun dulu, ini orang Palestin pegang ni, dia kata, menurut penelitianku, zawalul Yahud fi Palestin am 2027, dia kata, pada penglihatan batin aku, Yahudi di Israel ni akan runtuh. Dia letak tahun yang spesifik, 2027. Saya ulang 2-3 kali tengok video tu. Dia beri alasan. Jurahbah tu tanya, apa hujah tuan mengatakan Israel ni akan hancur 2027? Dia beritahu. Nakbah tahun 1948, pembunuhan orang Palestin bermaharaja oleh Yahudi. Lepas tu step kedua, dia beri alasan. Dan step ketiga sekarang dia kata, kiraan aku selepas Nakbah, dan step yang ketiga, nyatalah bahawa hancurnya Israel itu sudah semakin hampir. Kalau tepat bacaan Syekh Ahmad Yasin almarhum, sekarang ni 2023, lagi 4 tahun. Saya dah orang Arab Palestin ni dah 70 tahun, 75 tahun duduk dalam kongkongan Yahudi yang tak kenal arti kemanusiaan. Kejam, ya. Kanak-kanak dipenjara, orang perempuan dipenjara, orang tua dipenjara tanpa bicara, suka hati dia ya. Dunia membisu. Mana ada penjara kanak-kanak dalam dunia ni? Yang ada kat Israel ni. Budak-budak ditangkap, semua dalam penjara. Tak ada. Wanita-wanita anak dara tangkap, semua dalam penjara tanpa bicara. Mana ada hak asasi? Negara yang mendukung Israel mewar-warkan hak asasi, sedangkan Israel menginjak-injak hak asasi manusia. Dunia senyap. Tapi tak apalah. Kita nak kembali kepada perbahasan asal kita. Allah mengajak kita merenung, mengkaji, membongkar rahsia alam ini. Sebenarnya di sana ada rahsia. Apa rahsianya? Pertama sekali, kamu akan dapat musyahadah, penyaksian hakikat la ilaha illallah akan mengalir dalam hati dan jantung kamu bila kamu lafazkan la ilaha illallah. Musyahadah ni lahir daripada penyaksian kamu kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Di situ ada rahsia. Di perbahasan ni, kalau dalam dunia ilmu dibahas dalam bab ihsan, dalam dunia tasawuf, tapi Quran mendahului benda ni. Ya, Quran mendahului benda ni supaya kita mengambil kaedah dan metod Al-Quran ni mencari kebesaran Allah melalui ayat-ayat Allah yang dipanggil ayatullah al-manzurah, al-maqru'ah, ayat-ayat Allah yang dibaca. Okey. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebut, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'alakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikumul ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. An-Nahl ayat 81. Allah menjadikan tempat bernaung bagimu daripada ciptaannya
Dia menjadikan untukmu tempat tinggal di gunung ganang. Tempat bernaung, berteduh untuk hidup, sama ada rumah dan sebagainya. Dan juga dia menjadikan untukmu tempat tinggal di gunung ganang dan di bukit bukau. Kita duduk di Malaysia ni mana orang duduk kat gunung ganang, kat bukit bukau. Pergi tengok kat Petra, kat Jordan. Kawasan berbatu. Dijadikan penempatan dan istana. Dalam dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut di zaman tu dulu pernah wujud penempatan sebanyak 5,000 penempatan penduduk, sebahagian dah hancur. Di Petra tu bukit batu yang dilorek, yang dikorek, dijadikan perumahan. Itu sebab Allah sebut, Allah jadikan penempatan manusia ni sebahagiannya di gunung ganang dan di bukit bukau. Di Turki, di Kapadosia, bukit-bukit tu tempat tinggal orang. Rumah tu ada lagi. Rumah dalam bukit, dalam gunung. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana teknologi itu boleh berlaku? Allah dah sebut. Dia menggerakkan kudrat, iradat dan pemikiran manusia, how to make, how to use. Itu kekuatan yang Allah beri pada insan. Allah suruh fikir, ada kekuatan ini. Sebahagian ini gunung ganang kamu jadikan tempat tinggal. Manusia boleh create tu. Itu keistimewaan yang disebut oleh Allah dalam Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama alam ini sebagai simbol ilmu. Allah mengajarkan kepada manusia yang bernama Adam dan keturunannya semua jenis ilmu untuk membangunkan kehidupan supaya manusia mengiktiraf ilmu itu daripada Allah. Dia dapat ilmu sombong. Dapat ilmu act. Kan? Dapat CJ, degree, master, PhD, timing. Kan macam tu. Bila makin tinggi, makin tunduk. Macam resmi padi. Makin kaya, makin act, makin sombong. Jangan begitu. Nikmat Allah bagi. Kenal balik. Al-mal malullah. Harta tu pemiliknya Allah. Kamu berpinjamnya. Ilmu tu pemilik dia Allah. Allah bersifat berilmu. Dan dia menjadikan pakaianmu yang memeliharamu daripada panas. Manusia ni kreatif. Kan? Mencipta pakaian yang berbagai bagai. Orang Melayu baju Melayu, orang Cina baju Cina, concong samai kan. Kaling baju kaling. Arab baju Arab kan. Kreatif betul pakai kan, macam-macam pattern kan. Bolah sana, bolah sini, boleng sana, boleng sini, sampai tak pakai baju pun dah juga kan. Padahal dah beri daya kreativiti untuk mencipta pakaian. Sampai tak pandai pakai baju kan. Lubang-lubang sana, lubang sini. Sedangkan Allah beritahu, aku berikan daya cipta untuk kamu, daya kreativiti, daya inovasi untuk kamu mencipta, antaranya pakaian kamu. Dan kami berikan kepada kamu mencipta pakaian baju besi untuk memelihara kamu dalam peperangan. Kreatif dalam mencipta pakaian untuk pertahanan. Ya. Hari ini pakaian pertahanan ni yang paling canggih ialah Iron Dome yang Israel pakai tu. Iron Dome tu kan, dia boleh pintas peluru pandu sampai tu. Dia letupkan di atas tu. Iron Dome. Latest one. Ya. Israel yang ada satu tu. Mereka bagi. Lain tak ada. Tapi canggih-canggih dia pun, peluru pandu Qassam tu boleh menembusi sampai ke Tel Aviv, peluru pandu tu kan. Dengan izin Allah. Kena yakin. Allah sebut, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Memanglah sebahagian dia tak dapat menepasi Iron Dome tu. Sebahagian Musa lepas. Mujahidin angkat, arahkan peluru pandu tu. Ingat Allah Ta'ala baca, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Yang melancarkan roket ni bukan aku, hanya Allah. Yang meletupkan Allah, yang meledakkan Allah. Jangan kita anggap kita. Itu kita ni asbab dia. Lakonan ni, wayang ni. Yang
sampai ke tu Allah. Nak sampai ke situlah untuk kita pastikan lahir hakikat musyahadah ni, penyaksian ini. Allah, kan? Bismillah. Allahu akbar, ya. Demikian Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepada Allah. Cerita perang Pulau Pandu tu besar. Cerita kilang, cerita sungai panjang 285 tu besar. 285 km tu besar. Kita dengan Allah Ta'ala. Hati kita tak tenang. Apa nak buat? Duit ada je tak? Pencen banyak. Rumah besar. Kereta banyak. Tapi hidup tak tenang. Resah. Ya. Kita ingat duit banyak ni boleh tenang. Duit banyak layu lagu. Bercelaru fikir duit ni dapat apa? Dapat duit pun dah poning fikir nak dapat duit macam mana. Nak buat duit macam mana? How can? Duit bukan jalan bahagia. Dunia ni bukan untuk bahagia. Dia macam mana nak buat? Hati susah. Tak tenang. Tongkai lelaki bini kat rumah kan. Bini yang panjang kita menyampah, kita pandang dia meluat. Tak ada kebahagiaan, tak ada ketenangan. Sebab bahagia tenang ni bukan kerja duit, bukan kerja hamba, bukan kerja makhluk. Itu kena faham. Nak tenang, bahagia dalam hidup ni balik kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kamu kembali kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, zikrullah itulah yang mententeramkan hati kamu. Balik pada ibadah. Aksiru qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan lapas kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, aku mencari kebahagiaan daripada-Mu, ya Allah. Aku mencari istiqamah, wahai Allah. Aku mencari keikhlasan daripada-Mu, wahai Allah. Cari kat situ. Malam-malam bangun menghadap Allah Ta'ala. Tak ada lain yang ku cari, wahai Allah. Hanya Kau-lah, wahai Allah. Sujud. Itu maksud dia. Jadi, ini maksud ayat yang terakhir ni. Hanya kepada-Mu agar kamu berserah diri kepadanya. Paling kecil lah untuk kita punya personal lah nak selesai. Kan? Itu lebih personal. Kalau kita keluarga, mak nak fikir tentang anak. Kan? Anak masa belum kahwin tak apalah. Dah kahwin. Pergi pula menantu. Perangai macam tu. Macam mana buat? Act dia baca. Ni kita besar. Dia orang kita menganak. Dia orang ni jazak kan? Dia punya ngolah dia. Pandang sebelah mata kita. Apa nak buat? Itu dalam konteks yang paling kecil dalam rumah tu. Pergi suami dalam agam. Jazak. Kan? Suami dalam agam. Konan ada ke orang lain. Alaihuah ko. Macam mana buat tu? Orang perempuan kau bantang aja tu. Apa buat? Itu. Itu belum cerita bab ekonomi lagi tu. Bab pengurusan rumah tangga. Bab masalah luar dalam. Banyak. Daripada yang kecil ni kita belajar macam mana menyelesaikan masalah hidup ni. Mengadu kepada Allah. Minta beri jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ni tujuan ayat ni. Menyaksikan satu-satu jalan dia. Siapa yang kembali kepadaku dengan takwanya, dia mengiktiraf kebesaran dan kekuatanku, yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri dia jalan keluar dalam masalah yang dia hadapi. Allah beri jalan keluar. Jumpa motivator, jumpa kaunselor. Kaunselor penuh aku. Percaya kat kaunselor lebih tinggi percaya kat Allah Ta'ala ni. Ini masalah orang sekarang. Bolehlah pergi jumpa kaunselor tu. Tapi penamat bukan dia. Penamatnya ialah Allah. Sujud ke Allah Ta'ala. Ya Allah, dah komam dah kepala ni. Tak apa jalan dah. Macam mana pandi dah cakap dengan seorang ni. Tak jalan keluar. InsyaAllah. Dengan syarat musyahadah penyaksian kita kepada apa dibentangkan oleh Quran tadi, kita faham. Terbuktilah jalan satu-satunya yang merongkai hal ini hanya Allah. Itu maksud 3 ayat kita baca pada malam ini. Daripada surah Al-Ghashiyah
ayat yang (17), (18), (19) dan 20. Cerita pasal unta, pasal bumi, pasal bukit bukau. Tetapi Allah nak sampaikan di sebalik itu, hakikatnya ialah aku. Innani anallah. Hakikat di sebalik unta, di sebalik bukit, di sebalik bumi itu ialah aku. Kau cari yang itu. Itu maksud dia, kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sedikit banyak kita dapat kefahaman membantu kehidupan kita, insyaAllah. Dan kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah